Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 4? Selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe untuk mendapatkan video-video pengajaran cikgu yang terbaharu. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 2.2 iaitu tajuk perpuluhan dan standard pembelajaran 2.2.4 iaitu membahagi perpuluhan dengan nombor 1 digit, 10, 100 dan 1000 hasil bahaginya hingga 3 tempat perpuluhan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat membahagi sebarang nombor perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan dengan nombor 1 digit dengan betul. Sebelum itu, murid-murid boleh merujuk buku teks matematik tahun 4, muka surat 92 dan muka surat 90. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan membimbing kamu bagaimana cara untuk membahagi nombor perpuluhan di dalam bentuk lazim. Cuba murid-murid perhatikan soalan yang pertama ini. Ayat matematiknya ialah 2.4 bahagi 6. Jadi, untuk menulis ayat matematik ini ke dalam bentuk lazim, pertama sekali kita bina dahulu bentuk lazim bahagi. Murid-murid masih ingat lagi bentuk lazim bahagi? Bentuk lazim bahagi untuk nombor bulat dan nombor perpuluhan tidak ada bezanya. Sekarang kita akan menyusun nombor 2.4 bahagi 6 ke dalam bentuk lazim. Untuk nombor 2.4, kita akan susun di bahagian dalam bentuk lazim. Manakala untuk sifir 6 kita tuliskan di luar bentuk lazim. Sekarang cuba murid-murid perhatikan bagaimana cara cikgu menulis nombor perpuluhan ini di dalam bentuk lazim. Nombor 2 merupakan digit yang berada pada nilai tempat sah. Manakala 4 merupakan nombor yang berada pada nilai tempat per 10. Jadi, di sini cikgu tuliskan sah dan titik perpuluhan bersebelahan. Di sini ialah nombor 2 dan titik perpuluhan ditulis bersebelahan. Manakala untuk nombor 4 iaitu nombor yang terletak pada nilai tempat per 10, cikgu jarakkan sebanyak 3 kotak. Jadi, untuk kamu menulis di dalam buku tulis nanti, cikgu harap kamu dapat menulis dengan cara yang betul, tersusun dan juga kemas bagi memudahkan kamu menjawab soalan nanti. Baiklah, selepas itu, nombor 2 kemudian kita gariskan, kemudian titik perpuluhan kita gariskan dan nombor 4 kita jarakkan sebanyak 4 kotak dan kita gariskan. Jadi cikgu menggunakan bahagi teknik pagar. Jadi untuk menyelesaikan soalan bahagi, kamu masih ingat ada 4 langkah yang perlu kamu ikut. Yang pertama ialah menulis sifir. Tetapi sebelum itu murid-murid, untuk menyelesaikan soalan perpuluhan ini, cikgu nasihatkan kepada kamu, sebelum kamu mula menjawab selepas selesai menyusun ayat matematik ke dalam bentuk lazim, kamu terus letakkan titik perpuluhan
pada jawapan. Terus letakkan titik perpuluhan pada jawapan. Kenapa? Bagi mengelakkan kamu terlupa menulis titik perpuluhan. Bagi nombor perpuluhan, sekiranya kamu terlupa menulis titik perpuluhan, maka jawapan kamu akan dikira salah. Okey? Jadi untuk meletak titik perpuluhan, letakkan sebaris dengan soalan. 2.4. Jadi di sini titik perpuluhannya, jadi jawapannya juga titik perpuluhannya di sini. Okey? Sekarang kita selesaikan soalan bahagi dengan langkah yang pertama, iaitu menulis sifir 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Sekiranya murid ingin menulis sifir sehingga 9 darab 6 adalah digalakkan. Bagi murid-murid yang telah menghafal sifir, kamu tidak perlu menulis sifir lagi. Baiklah, step yang pertama ataupun langkah yang pertama ialah menulis sifir. Langkah yang kedua ialah cari nombor yang sama. Sekarang carikan nombor 2 pada sifir. Ada tak nombor 2 di sini? Tiada. Jika tiada, maka kita perlu cari nombor yang paling hampir, iaitu sifar. Okey, sekarang kita tuliskan sifar dan jawapannya ialah sifar darab 6 sama dengan sifar. Okey, setelah itu, untuk langkah yang ketiga ialah tolak dan cari baki. 2 tolak sifar sama dengan 2. Jadi, baki akan dibawa ke sebelah. Okey, sekarang bawa baki ke sebelah. Setelah baki dibawa, maka kita akan bermula dengan langkah yang kedua. Kita ulang langkah yang kedua, iaitu mencari nombor yang sama dekat sifir. Kita cari nombor 24 dekat sifir. Ada tak murid-murid? Ada, iaitu 24 dan 24 ialah nombor yang keempat. Jadi 4 darab 6 sama dengan 24. Teruskan dengan langkah yang ketiga, iaitu tolak dan cari baki. 4 tolak 4 sama dengan sifar. 2 tolak 2 sama dengan sifar. Maka jawapan untuk soalan 2.4 bahagi 6 sama dengan sifar perpuluhan 4. Kita teruskan dengan contoh soalan yang kedua. Ayat matematik ianya ialah 3.24 bahagi 3. Dan kalau murid-murid perhatikan, untuk nombor 3.24, nombor ini mempunyai 2 tempat perpuluhan. Cikgu ulang, 3.24 mempunyai 2 tempat perpuluhan, yang mana 2 mewakili nilai tempat bagi per 10 dan 4 mewakili nilai tempat bagi per 100. Perpuluhan 24. 2 tempat perpuluhan. Jadi sekarang kita akan menyusun 3.24 bahagi 3 ke dalam bentuk lazim. Dan kalau murid-murid perhatikan, untuk bentuk lazim bagi soalan yang kedua ini, garisannya agak panjang berbanding dengan soalan yang pertama tadi. Tidak mengapa, mari cikgu bimbing kamu bagaimana cara untuk menulis nombor perpuluhan ini ke dalam bentuk lazim. Kita bermula dengan nombor 3, gariskan titik perpuluhan bersebelahan dengan 3 yang merupakan nilai tempat bagi sah. Kemudian kita gariskan langkau 3 kotak, kita tuliskan nombor 2 dan kita gariskan langkau 3 kotak dan tuliskan nombor 4 dan kita gariskan. Dan kemudian bahagi 3, kita tuliskan angka 3 di luar bentuk lazim. Dan kaedah ini cikgu panggil sebagai bahagi menggunakan teknik pagar.
Baiklah murid-murid, sekarang mari kita selesaikan soalan ini satu persatu mengikut langkah demi langkah. Bagi murid-murid yang tidak menghafal sifir, cikgu galakkan untuk kamu menulis sifir sebelum menjawab soalan. Dan harus diingat juga, tadi cikgu ada pesan kepada kamu sebelum menjawab soalan ini, pastikan kita menulis terlebih dahulu titik perpuluhan pada jawapan bagi mengelakkan kamu terlupa nanti. Baiklah murid-murid, tuliskan terlebih dahulu titik perpuluhan pada jawapan awak. Sekarang mari kita selesaikan bermula dengan menulis sifir. Baiklah, kita teruskan dengan langkah yang seterusnya. Cari 3 pada sifir. Cari 3 dekat sifir. Ada, kita bulatkan, kemudian kita tuliskan pada bentuk lazim kamu dan 1 darab 3 sama dengan 3. Tolak dan cari baki. 3 tolak 3 sama dengan sifar. Langkah yang seterusnya ialah lukiskan anak panah. Sekarang bawa sifar ke sebelah ataupun bawa baki ke sebelah. Baiklah, sebelum ini telah cikgu ajar kepada kamu untuk baki yang bernilai sifar, kita tidak perlu bawa ke rumah sebelah kerana ianya tidak mempunyai nilai. Jadi kita biarkan saja baki sifar, maka kita terus berpindah ke rumah yang kedua iaitu rumah per 10. Dan bahagikan nombor tersebut langkah demi langkah. Bermula dengan langkah yang kedua iaitu cari nombor yang sama dekat sifir. Mari kita cari nombor 2 pada sifir. Ada tak nombor 2 di sini? Tiada. Jadi jika tiada, maka kita perlu memilih nombor yang paling hampir dengan 2 iaitu sifar. Jadi jawapan untuk sifar ialah sifar darab 3 sama dengan sifar. Teruskan dengan menolak dan cari baki. 2 tolak sifar sama dengan 2. Kemudian, lukiskan anak panah. Dan bawa baki 2 ke rumah yang ketiga ataupun bawa baki 2 ke nilai tempat yang ketiga iaitu nilai tempat per 100. Sekarang, selepas kita bawa baki ke rumah sebelah, kita teruskan dengan langkah membahagi iaitu cari nombor yang sama pada sifir. Cari 24 dekat sifir. Nampaknya ada nombor 24. Kita salin dahulu nombor 24. Dan berapa darab 3 sama dengan 24? 8 darab 3 sama dengan 24. Jadi kita tolak dan cari baki. 4 tolak 4 sama dengan sifar. 2 tolak 2 sama dengan sifar. Selesai sudah membahagi nombor perpuluhan dengan nombor 1 digit. Dan 3.24 bahagi 3 jawapannya ialah 1.08. Kita teruskan dengan contoh soalan yang ketiga. Ayat matematiknya ialah 0.045 bahagi 9. Cuba murid-murid perhatikan pada nombor perpuluhan 0.045. 0.045 mempunyai 3 tempat perpuluhan. Tempat perpuluhan yang pertama ialah per 10. Tempat perpuluhan yang kedua ialah per 100 dan tempat perpuluhan yang ketiga ialah per 1000. Sekarang mari kita susunkan ayat matematik ini ke dalam bentuk lazim bahagi. Cuba murid-murid perhatikan bentuk lazim cikgu untuk nombor soalan yang ketiga ini lebih panjang jika dibandingkan dengan soalan yang pertama dan yang kedua tadi. Sekarang kita akan susunkan nombor perpuluhan 0.045 ke dalam bentuk lazim bermula dengan nombor sifar, gariskan,
titik perpuluhan bersebelahan, gariskan, langkau 3 kotak salin nombor sifar, gariskan, langkau 3 kotak lagi dan salinkan nombor 4, gariskan dan langkau 3 kotak, tuliskan nombor 5 dan gariskan. Kemudian, untuk sifir 9 kita tulis di sebelah luar bentuk lazim. Perhatikan betul-betul bagaimana cikgu menulis nombor ini dalam bentuk lazim. Pastikan kamu menulis dengan kemas dan teratur bagi memudahkan kamu menyelesaikan soalan ini nanti. Sekarang mari kita selesaikan satu persatu soalan ini bermula dengan membina sifir 9. Sebelum itu, jangan lupa untuk menulis titik perpuluhan pada jawapan kamu. Pastikan ianya disusun sebaris dengan soalan tadi. Sekarang mari kita bina sifir 9 dan mulakan membahagi nombor ini bermula dengan sifar. Cari sifar pada sifir. Tiada, maka kita akan pilih nombor yang paling hampir dengan sifar iaitu sifar. Sifar darab 9 sama dengan sifar, tolak dan cari baki. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Kemudian gariskan anak panah, bawa sifar ke rumah sebelah. Seperti biasa, cikgu pernah ingatkan kepada kamu untuk baki sifar kita tidak perlu bawa ke rumah sebelah kerana ianya tidak mempunyai nilai. Maka kita akan selesaikan rumah yang kedua sekarang. Cari sifar pada sifir. Tiada, maka kita pilih sifar. Jawapan sifar darab 9 sama dengan sifar. Sekarang kita tolak dan cari baki. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Lukiskan anak panah. Sekarang perlu atau tidak kita bawa baki sifar ke rumah sebelah? Tidak perlu. Jadi kita selesaikan nombor yang berada pada nilai tempat yang ketiga ini iaitu rumah per 100. Cari 4 dekat sifir. Tiada, maka kita pilih nombor yang paling hampir dengan 4. Tiada juga, maka kita pilih sifar. Jawapannya ialah sifar darab 9 sama dengan sifar. Kita tolak dan cari baki. 4 tolak sifar sama dengan 4. Lukiskan anak panah dan sekarang perlu atau tidak kita bawa baki 4 ke rumah sebelah? Ya, kita perlu bawa baki 4 ke rumah sebelah kerana 4 mempunyai nilai. Sekarang kita bawa 4 ke rumah per 1000. Selesaikan bahagi rumah per 1000. Cari 45 dekat sifir. Ada, maka kita salin dahulu 45 dan berapa darab 9 sama dengan 45? Jawapannya ialah 5 darab 9 sama dengan 45. Kita tolak dan cari baki. 5 tolak 5 sama dengan sifar. 4 tolak 4 sama dengan sifar. Maka jawapan untuk soalan yang ketiga iaitu sifar perpuluhan sifar 45 bahagi 9. Jawapannya ialah sifar perpuluhan sifar sifar 5. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan soalan yang keempat iaitu 9 bahagi 2 sama dengan. Kalau murid-murid perhatikan, 9 merupakan nombor bulat dan bukannya nombor perpuluhan. Walau bagaimanapun, murid-murid perlu menyelesaikan soalan ini dan mencari jawapan dalam bentuk nombor perpuluhan. Bagaimanakah caranya? Mari cikgu tunjukkan. Seperti biasa,
kita akan mula menyusun ayat matematik ini dalam bentuk lazim bahagi. Seperti biasa, 9 di sebelah dalam bentuk lazim, manakala nombor 2 di sebelah luar bentuk lazim. Jangan lupa lukiskan garisan ataupun pagar. Baiklah murid-murid, sekarang apa yang perlu kamu lakukan ialah membahagi nombor ini seperti biasa. Ingat, 9 merupakan nombor bulat dan bukannya nombor perpuluhan. Maka tidak ada sebarang titik perpuluhan pada soalan ini. Kita mulakan dengan menulis sifir 2. Seterusnya, cari 9 dekat sifir. Tiada, maka kita perlu mencari nombor yang paling hampir dengan 9, iaitu 8. Tuliskan 8 di sebelah bawah. Berapa darab 2 sama dengan 8? Jawapannya ialah 4. Sekarang, tolakkan 9 dan juga 8 dan cari baki. Hasil tolak 9 tolak 8 sama dengan 1. Baiklah murid-murid, sekiranya murid-murid menjawab soalan ini seperti biasa, 9 bahagi 2, jawapannya ialah 4 baki 1. Itu adalah contoh jawapan yang pertama. 9 bahagi 2, jawapannya ialah 4 baki 1. Jawapan yang kedua, sekiranya murid-murid memberikan jawapan dalam bentuk pecahan, 9 bahagi 2 sama dengan 4, 1 per 2. 4, 1 per 2. Tetapi, untuk kali ini, murid-murid perlu mencari jawapan soalan 9 bahagi 2 dalam bentuk perpuluhan. Jadi, bagaimana caranya? Murid-murid perlu meneruskan operasi ini sehingga selesai. Caranya, langkah yang pertama, murid-murid perlu menulis titik perpuluhan. Tuliskan titik perpuluhan. Untuk soalan ini, pada asalnya tidak ada titik perpuluhan. Tetapi, murid-murid perlu berikan jawapan dalam nombor perpuluhan. Maka step yang pertama ialah letakkan titik perpuluhan. Kemudian letakkan titik perpuluhan pada jawapan. Seterusnya, lukiskan pagar dan lukiskan anak panah. Sekarang barulah kita akan bawa baki ke nilai tempat perpuluhan yang baru. Bawakan 1 dan kalau murid-murid perhatikan, 1 ini cikgu lukiskan ataupun cikgu tuliskan pada kotak yang ketiga. Pada kotak yang ketiga. Baki kita akan letakkan pada kotak yang ketiga. Setelah murid-murid menukarkan baki tadi ke nilai tempat yang baru, seterusnya letakkan sifar di sebelah belakang. Selepas murid-murid, cikgu ulang ya sekali lagi. Selepas murid-murid memindahkan baki 1 tadi ke nilai tempat yang baharu, di sebelah belakangnya murid-murid tuliskan angka sifar dan gariskan ataupun lukiskan pagar. Selesai berbuat demikian, murid-murid boleh membahagi seperti biasa. Cari 10 dekat sifir. Ada, bulatkan, tuliskan 10 di sebelah bawah. Berapa darab 2 sama dengan 10? Jawapannya ialah 5. Kemudian, seperti biasa, cari hasil tolak kedua-dua nombor tersebut. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. 1 tolak 1 sama dengan sifar.
Maka jawapan untuk 9 bahagi 2 jika ditulis dalam perpuluhan, jawapannya ialah 4,5. Jika murid-murid masih lagi keliru ataupun masih lagi tidak faham, mari kita teruskan dengan contoh soalan yang kelima. Baiklah, untuk soalan yang kelima ini ialah 2 bahagi 8 sama dengan, seperti biasa, 2 merupakan nombor bulat. Kita susunkan nombor 2 di sebelah dalam bentuk lazim dan lukiskan pagar ataupun garisan, manakala sifir 8 di sebelah luar bentuk lazim. Ingat murid-murid, 2 merupakan nombor bulat dan pada asalnya tidak ada sebarang titik perpuluhan. Seperti biasa, kita akan mulakan menyelesaikan soalan ini dengan menulis sifir 8. Cari 2 dekat sifir atau berapa darab 8 sama dengan 2? Tiada bukan? Jadi kita perlu mencari nombor yang paling hampir dengan 2 iaitu sifar. Dan sifar darab 8 sama dengan sifar. Tolakkan dan cari baki. 2 tolak sifar sama dengan 2. Seterusnya, apa yang perlu murid-murid lakukan ialah menulis titik perpuluhan pada soalan dan juga jawapan. Kemudian gariskan dan lukiskan anak panah bawa baki 2 ke nilai tempat yang baharu. Selepas membawa baki 2 ke nilai tempat yang baharu, jangan lupa untuk tuliskan sifar dan gariskan nilai tempat tersebut. Sekarang, murid-murid akan membahagi nombor ini seperti biasa. Cari 20 dekat sifir ataupun berapa darab 8 sama dengan 20? Tidak ada. Jadi kita cari nombor yang paling hampir dengan 20 iaitu 16. Kita tuliskan 16 di sebelah bawah dan jawapannya ialah 2 darab 8 sama dengan 16. Tolakkan kedua-dua nombor ini dan cari baki. Sifar tolak 6 tidak boleh, maka murid-murid perlu pinjam daripada 2. Tinggal 1 dan rumasah menjadi 10. 10 tolak 6 sama dengan 4. 1 tolak 1 sama dengan sifar. Sekarang, murid-murid masih memperoleh baki. Jadi, apa yang perlu murid-murid lakukan dengan baki ini? Kali ini murid-murid tidak perlu menulis titik perpuluhan untuk kali yang kedua. Cukuplah titik perpuluhan ditulis sekali sahaja di sini. Di sini murid-murid tidak perlu lagi menulis titik perpuluhan. Bahagi seperti biasa, bawa baki ke nilai tempat yang baharu. Bawa baki ke nilai tempat yang baharu. Selepas bawa baki, jangan lupa untuk menulis sifar di sebelah belakang dan gariskan. Sekarang, selesaikan seperti biasa. Berapa darab 8 sama dengan 40? Ataupun cari 40 dekat sifir. Ada bukan? Jadi kita tuliskan 40 di sebelah bawah. Kemudian, apakah jawapan untuk nombor ini? Jawapannya ialah 5 darab 8 sama dengan 40. Sekarang, tolakkan kedua-dua nombor ini dan cari baki. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. 4 tolak 4 sama dengan sifar. Murid-murid perlu menyelesaikan soalan ini sehingga memperoleh jawapan sifar. Jika murid-murid memperoleh jawapan sifar, maka selesailah sudah murid-murid menyelesaikan soalan tersebut.
Jadi 2 bahagi 8 jawapannya ialah 0.25. Kita teruskan lagi dengan soalan yang ke-6. Ayat matematiknya ialah 7 bahagi 4 sama dengan, seperti biasa murid-murid, 7 merupakan nombor bulat dibahagikan dengan 4. Kita tuliskan dahulu 7 di dalam bentuk lazim. Sekarang mari kita selesaikan soalan ini bermula dengan membina sifir. Berapa darab 4 sama dengan 7? Tiada, maka kita akan pilih satu nombor yang paling hampir dengan 7 iaitu 4. Tuliskan 4 di sebelah bawah dan berapa darab 4 sama dengan 4? Jawapannya ialah 1. Tolakkan dan cari baki 7 tolak 4 sama dengan 3. Baiklah murid-murid, cikgu ada beritahu kepada kamu tadi untuk soalan 7 bahagi 4 akan ada beberapa contoh jawapan. Jawapan yang pertama ialah 1 baki 3. Jawapan yang kedua ialah 1/3 per 4. Dan sekarang kamu perlu mencari jawapan dalam nombor perpuluhan. Dan caranya ialah kamu perlu menyelesaikan soalan ini sehingga memperoleh jawapan baki sifar. Baiklah, kita akan mulakan dengan langkah yang pertama untuk mencari jawapan dalam nombor perpuluhan, iaitu menulis titik perpuluhan pada pada soalan dan juga jawapan. Dan lukiskan pagar, kemudian anak panah bawa baki 3 ke nilai tempat yang baharu. Selesai membawa baki ke nilai tempat yang baharu, jangan lupa tuliskan angka sifar di sebelah belakang dan gariskan. Sekarang selesaikan seperti biasa, cari 30 dekat sifir. Jika tiada, maka pilih satu nombor yang paling hampir dengan 30, iaitu 28. Tuliskan 28 di sebelah bawah dan berapa darab 4 sama dengan 28? Jawapannya ialah 7. Tolak dan cari baki. Sifar tolak 8 tidak boleh, maka kita akan pinjam daripada nilai 10. Tinggal 2, kemudian bawa 1 ke sebelah. 10 tolak 8 sama dengan 2. 2 tolak 2 sama dengan sifar. Masih lagi ada baki. Jadi apa yang murid-murid perlu lakukan? Bawa baki ke nilai tempat yang baharu. Selepas menulis baki ke tempat yang baru, jangan lupa sifar di sebelah belakang dan gariskan. Bahagilah seperti biasa, cari 20 dekat sifir. Ada, kita tuliskan di sebelah bawah, berapa darab 4 sama dengan 20? Jawapannya ialah 5. Tolak dan cari baki. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. 2 tolak 2 sama dengan sifar. Sekarang murid-murid telah memperoleh baki sifar. Maka selesailah sudah menjawab soalan 7 bahagi 4 dalam bentuk lazim dan jawapannya ialah 1/75. Baiklah murid-murid, selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, menyusun ayat matematik bahagi dalam bentuk lazim. Yang kedua, membahagi nombor perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan tanpa baki dan berbaki dalam bentuk lazim.
Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dan dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu seharian. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat murid-murid, kita belum menang. Virus COVID masih berada di sekeliling kita. Jumpa lagi. Jaga diri. Bye. Like, comment, share dan subscribe.